Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk Al-Hakim. Yang pertama adalah konsep Al-Hakim. Sebelum kita ketahui maksud Hakim, kita ketahui dulu maksud hukum. Hukum adalah pesan ataupun suruhan Allah, khitabullah, yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf sama ada dalam bentuk iqtida', tuntutan, takhir, pilihan ataupun wad'i, peletakan. Jadi segala hukum ini mestilah mempunyai sumbernya, iaitu yang meletakkan hukum tersebut. Tidak lain tidak bukan, ia adalah Hakim. Hakim itu apa? Hakim ialah Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri. Jadi ulama memang bersepakat bahawa Hakim ialah Allah Subhanahu Wa Taala saja. Namun ada beberapa perkara yang menjadi perselisihan antara para ulama. Yang pertama adalah, adakah hukum Allah Subhanahu Wa Taala hanya diketahui melalui para rasul sahaja ataupun akal dapat mengetahui secara berasingan tanpa perantaraan rasul? Yang kedua, jika akal dapat mengetahui hukum Allah tanpa melalui rasul, adakah ia merupakan asas taklif? Jadi dua perkara ini menjadi perselisihan antara para ulama dan dihuraikan melalui beberapa pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan dengan pendapat pertama, iaitu mazhab Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahawa setiap perbuatan terdapat kebaikan dan keburukan, malah akal fikiran juga dapat memahami kebaikan dan keburukan dengan sendirinya. Proses pemahaman yang difahami oleh mereka adalah proses tersebut tidak terikat dengan pengantaraan Rasul, di mana baik dan buruk adalah dua perkara yang masuk akal dan dapat dicerna dan bukannya perkara yang syar'i. Malah mengetahui baik dan benar sesuatu perkara tidak perlu bergantung kepada syariat. Mereka juga berpendapat bahawa jika sesuatu perbuatan baik itu dapat difahami oleh akal fikiran, maka syariat menuntut mukallaf untuk mengerjakannya, dan jika perbuatan itu buruk dan dapat difahami oleh akal fikiran, maka syariat menuntut mukallaf untuk tidak mengerjakannya. Seterusnya, pahala dan dosa. Seperti yang kita tahu, pahala adalah sesuatu yang dilihat baik di sisi Allah, maka manusia dituntut untuk melakukannya. Dan jika kita menentang dan melakukan perkara yang buruk, maka kita akan mendapat dosa. Di kesimpulan daripada pendapat mazhab Mu'tazilah adalah, mereka menyatakan bahawa manusia sudah mendapatkan status mukallaf sebelum para rasul diutus dan sebelum sampainya dakwah. Jadi sudah menjadi kewajipan baginya untuk mengerjakan apa yang difahami oleh akal fikiran mereka. Pendapat kedua iaitu golongan Asy'ariyah, iaitu pengikut Abu Al-Hasan Ali bin Ismail Al-Asy'ari, dan siapa sahaja yang sepakat dengannya dari kalangan ulama fiqh serta pendapat majoriti ulama usul. Kesimpulannya adalah bahawa tidak boleh memahami hukum Allah Subhanahu Wa Taala dengan sendirinya, akan tetapi harus dengan perantara para rasul. Kerana di dalam perbuatan-perbuatan tidak ada kebaikan yang berdiri sendiri yang mengharuskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memerintah. Seperti mana juga di dalam perbuatan-perbuatan tidak ada keburukan yang berdiri dengan sendiri yang mengharuskan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melarangnya. Dari penjelasan tersebut, mereka menyatakan bahawa hukum Allah Subhanahu Wa Taala tidak berlaku pada perbuatan-perbuatan hamba sebelum para rasul diutus. Ketika Rasulullah belum datang menyampaikan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba, mereka seluruh perbuatan mereka tidak memiliki hukum. Pendapat ketiga adalah Maturidiyah, yakni pendapat Abu Mansur Muhammad bin Muhammad Al-Maturidi, yang berpandangan bahawa akal mampu menilai sesuatu perbuatan sama ada baik ataupun buruk. Namun demikian, penilaian yang dibuat oleh akal tidak semestinya akan mempengaruhi penentuan hukum di sisi syarak. Sebagai contoh, sesuatu perbuatan yang dianggap baik oleh akal tidak semestinya turut dianggap baik di sisi syarak. Begitu juga sesuatu perbuatan yang dianggap buruk oleh akal tidak semestinya dianggap buruk oleh syarak. Ini kerana kemampuan akal kita terbatas. Justru itu, penentuan baik buruk bagi sesuatu perbuatan tetap menjadi hak mutlak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Pendapat ketiga merupakan pendapat pilihan kerana ia didokong oleh dalil berupa Al-Quran dan dalil akal. Banyak ayat yang menyatakan bahawa Allah hanya memerintahkan apa yang baik dan melarang apa yang buruk. Surah An-Nahl ayat 90 ada menyebut, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Apa yang diperintahkan pembuat syariat berupa keadilan, perbuatan baik dan yang lainnya, dan apa yang dilarangnya berupa perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Apa yang dihalalkannya berupa yang baik dan apa yang diharamkannya berupa yang buruk. Semua sifat ini ada dalam perbuatan sebelum adanya hukum syariat.